budak tu sengit macam ni tu budak kampung tahu tu. Kayak lumpur payah nak jumpa. Dia bawa motor kaki disangkut dekat kaki dekat bawah tu. Memang salah kampung. Sebab kampung saya pun dulu macam tu. Kan? Side mirror sebelah kan? Sebab kalau dua kena galakkan kawan doa dia. Macam-macam lah. Tu yang milah. Sonok apa tentang kampung. Jadi alhamdulillah. Tu sebab saya tak tolak ceramah kat Masjid Al-Hasanah ni. Sebab saya difahamkan jemaah subuh apa memang macam ni lah ramai. Cara galak tu tak ada lah tu dah. Saya saja cuba tadi ni. Kau ingat aku lupa subuh dulu aku datang berapa ramai datang. Kau main lagi yang gua macam tu. Ada yang terperanjat lagi. Ya kau tu kan. Tak apalah, mudah-mudahan mudah-mudahan. Lepas ni datang ramai-ramai. Sebab apa? Barangkali makmurnya Kampung Jaya Setia ni kemungkinan besar dia doa orang dalam masjid. Selagi mana orang hidup dengan masjid ni, selagi itulah tenang dan tenteramnya kampung. Jangan belagak orang tak datang masjid. Sebab imam doa untuk semua orang. Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua. Mana pernah imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah aku dan makmum yang datang saja yang lain tapi mampuilah ya Allah. Tak ada. Mana pernah imam doa macam tu? Imam doa untuk semua. Kan? Tengok. Malam ni lebih sikit tengok. Imam awal-awal dah bagi muka. Nampak? Orang perempuan boleh duduk sudut tu. Tidak, duduk dua. Tak nampak dah. Cik-cik-cik-cik-cik-cik tengok. Imam yang bebek keputusan tu. Nampak tak? Alhamdulillah. Tahniah lah. Yang kek dua tu nasib lah ya. Soju kek simin. Tak apalah. Bosa pahala kak. Ya. Dokek lah dengan air. Sekejap lagi minum lah. Jadi itulah dia ceramah tu. Saya kata akhirat nanti bila dibangkitkan orang Islam semua kalau baik-baik dapat pahala, kalau buat jahat dapat dosa. Kalau banyak pahala masuk syurga, kalau banyak dosa daripada tu neraka. Macam tu je. Yang kafir pula buat baik ke buat jahat kau semua neraka. Adalah yang tanya tak hati. Itu katalah dia lahir daripada kecil dia memang bukan Islam. Dan dia tak berpeluang dapat Islam. Kan? Takkan dia pun masuk neraka? Dia tak tahu bahasa Islam. Itu satu. Lagi satu, dia pun ada buat baik juga. Takkan Allah tak balas kebaikan yang dia buat? Soalan yang dia tanya. Maka jawapan dia pertama, memang betul dia tak ada peluang dapat Islam daripada kecil. Mungkin. Tetapi satu soalan Allah Ta'ala tanya dalam Quran, afala ta'qilun? Apakah kamu tak mempunyai akal? Lu fikirlah sendiri. Kau pergi menyembah patung tu pembondo yang bagi kat kau. Takkan otak kau tak jalan fikir siapa yang ciptakan dunia, siapa yang ciptakan kita ni. Semua dalam tubuh badan kita ni automatik. Kan? Bila orang nak pukul kita, kita kena automatik, kita faham? Kan? Apa? Mana kata kita boleh fikir. Maka kita kena fikirlah, kita ada akal. Tu yang Buya Hamka kata, kan hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Oh parah tuan-tuan. Bandingan dengan babi hutan dengan kera. Agak-agak lah kan. Apa beza dia? Beza kita boleh fikir. Itu beza dia, paling besar sekali. Kan? Dan soalan kedua dia tanya, habis dia buat baik tak ada apa? Takkan Allah tak bagi ganjaran pada dia buat baik itu? Allah bagi. Tapi Allah bagi di atas dunia lagi. Akhirat sok kau jangan minta lagi dah. Itu sebab tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia memanglah kafir tapi kaya-kaya. Allah baik, Allah mana bagi ambil. Itu yang kita takut. Kalau kita buat jahat, Allah biarkan kita. Itu namanya istidraj. Buat benda jahat, mengumpet orang laju, mengutuk orang satu kampung, dikutuk dia yang baik, macam-macam benda khianat buat dalam kampung, tapi dia tetap kaya raya, hidup senang lenang. Kita takut benar dengan istidraj. Istidraj ni mana Allah bagi kebaikan supaya kau tahu jauh daripada Allah. Itu yang kita tak nak.
Napolah hidup aku ni susah duduk kat kampung. Saya dah lama dah tak tengok tadi duduk kat kedai depan simpang tu. Baru saya nampak, dah lama tak tengok kampung kan. Sini nak pergi rumah anak dia, pergi Putrajaya. Sampai Putrajaya dia tanya, masjid jauh tak dari sini? Dia tanya ke anak dia, sebab dia nak pergi masjid juga. Nampak? Macam tu, hati terpaut di masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sayang dia sahabat-sahabat kat masjid ni, semua kerana Allah. Datang masjid kerana Allah, jumpa kerana Allah, balikkan berpisah pun kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah cantik dan kaya pun dia tolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera, tentulah. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, maknanya merahsiakan sumbangannya, itu terbaik. Boleh tak kita bagi, nak bagi orang tahu? Boleh juga. Kalau dia dengan tujuan nak bagi contoh supaya orang lain pun ikut, itu dibenarkan. Maka itu baik bagi kamu, dalam Quran sebut. Dan begitu juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Tapi nak ambil yang tadi, yang ketiga tu, hati dia terpaut pada masjid. Di masjid dah dengar mengaji tu, macam saya masuk kat kampung main takraw, dengar mengaji, mak balik takut ni. Sebab takut sampai ke rumah kan, arwah abah saya memang dikunci pintu tu, tak dibagi masuk tau kan. Sebab yang berlari balik time maghrib ni setan ni kan. Masa tu merayau setan mencari orang. Mana yang serokok orang tu tahu lah. Lepas tu berlari, lepas tu dah abah dah kunci pintu ni, pergi minta talian hayat ke belakang, pintu belakang. Buka pintu mak buka. Tapi kalau hari ni dah tak ada macam tu, tahu lah mak ayah tu. Ya, kena kontrol. Kadang-kadang kan masjid tiba-tiba dia tak pasang pula ayat mengaji. Tengah solat tiba-tiba azan dia. Kan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Azan weh, lari balik, memang mampu kena rotan malam. Ya, dulu, sekarang tak tahu lah kan. Sekarang moden. Sekarang time maghrib sambung dengan mak tengok drama. Tahu tak tahu apa? Noktah cinta. Macam mana tajuk? Apa tajuk sekarang ni drama tu? Lain Tan Najwa berlakon tu lah. Tak baca mengada, tak tahu dah pula. Nampak tu. Macam tu lah lebih kurang. Tengok drama ke anak beranak. Betul tak? Betul. Dan orang tak masjid tak lah. Ingat tak 7 golongan? Nabi sebut ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arsy Allah. Yang mana tak ada naungan selainnya di akhirat kelak. Siapa dia? Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin adil tak payah ulah, situ tajuk hari lain kan. Out tuan-tuan, pemimpin ini out, tak kisahlah siapa pun. Tak ada sebut pemimpin keluarga pun out, banyak out. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Tengok orang muda ramai datang. Tu sebab budak-budak muda kita kena galakkan datang. Kita buat pertandingan kat masjid. Pertandingan azan kategori subuh, pertandingan azan kategori maghrib lain. Maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Tapi jam yang tadi okey tu, bunyi Jawa mana bila steady. Tak, dia tak bunyi itu. Usah Jawa kampung. Tak, saya mengaku saya belah mak saya Jawa. Saya bangga Jawa, tak ada masalah. Ya. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Macam gitu kan. Itu kategori maghrib. Subuh tak mau macam tu lah. Subuh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang tidur lah. Dia subuh
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Tapi kadang-kadang ni lah banyak sini tak ada topik-topik tu sedih nak subuh tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, memang sedih tu. Orang yang nak bangun tu pun tak sampai hati. Kan? Dia as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Suruh bangun. As-salatu khairum minan naum. Memang lalap-lalap tak ada tu. Sebab kena sorga budak-budak ni kena suruh datang masjid. Kan? Jadi maknanya lah budak tu pun semangat. Wah, kau lah juara kategori azan tu, bagi dia. Budak ni semangat dia, bagi dia azan lepas tu. Tu kategori kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Macam kita semua ni lah, terpaut datang masjid. Pendapatan 5,000 ke atas saf pertama. Saf kedua 4,000. Saf ketiga 3,000. B40 belakang. Mana ada, tak ada, sama je. Tu sebab dekat banner tu, muslimin muslimat dijemput hadir. Tulis tu. Tu je. Datang. Kita kena rapatkan saf kita, maksudnya dari segi kesatuan kita. Macam sekarang ada orang petikan, kenapa lah kat semayang, dekat masjid tu semayang jarak-jarak. Kita kena faham. Kan ini dalam keadaan darurat dan pejabat mufti pun dah bincang lama dah tu. Kita kena akur, selagi belum selesai biarlah. Kan hari tu marah ni. Bila lah nak buka kembali rumah Allah? Kami rindu kepada rumah Allah. Tak datang. Cerita nak azan tu kan? Azan tu. Ada orang masuk masjid pakai kasut. Betul tak? Orang masuk masjid kadang-kadang saya silap nak masuk dalam ni pun dia rasa lain macam kalau dia tak ada wuduk. Dia ambil wuduk dulu. Dia sendiri rasa. Lepas tu, alah kopiah dia. Masuk dalam kereta ni ambil kopiah. Sebab apa? Adab. Pekerti, akhlak. Lepas tu jumpa, Assalamualaikum cik. Berobot-robot nak duduk belakang. Aku tadi puas duduk belakang. Duduk pergi depan, aku nak jamak ni. Kan? Tapi macam tu lah. Makna kata, adab. Nampak tak? Tak apa lah. Nampak lah. Macam tu kan. Adab. Hormat dengan orang tua. Orang muda nampak orang tua, dia akan fikir, orang tua ni banyak amal dia berbanding aku yang masih muda. Orang tua pula menang, budak muda ni tak banyak dosa berbanding aku. Masing-masing saling mulia memuliakan. Itu cerita tentang adab. Adab ni penting ya. Tu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Itu tadi bergaduh saya dengar nak mengalihkan motosikal ke parking penceramah. Tapi dia orang ni tak faham bahasa ni. Saya kata tak apa. Pun cakap tak apa. Mungkin dia tak perasan kan? Mungkin dia ternampak ada tulisan dulu parking penceramah, sekarang tidak lagi. Agak macam tu lah. Agak nampak macam tu kan. Tapi tak ada masalah kan. Okey, tak ada masalah. Faham, malam ni ramai luar biasa. Malam ni kira ramai lah ni. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Itu biasa lah kan. Tapi apa-apa pun tu dia cerita dia adab. Datang, hormat. Macam mana kan. Tadi Bapa Bilal dah nampak dah. Penceramah belakang. Penceramah belakang. Tahu dia. Itu memang biasa. Macam kita lah pergi rumah orang kan. Pergi rumah orang ada adab. Bagi salam 3 kali, 7 kali balik. Jangan kita bagi salam 3 kali, orang tu tak jawab. Tak payahlah aku nampak selipar kau ni. Tak payahlah. Tu rumah dia ada hak. Kita tak ada hak nak kecil hati kalau orang tu tak bagi kita masuk. Tu kena ingat. Dan bila bagi salam pergi rumah orang, jangan menghadap tepat dekat pintu depan dia. Tepi sikit tu Nabi ajar. Sebab bila kita bagi salam,
Bila dia jawab salam, dia buka pintu, salam, kejap. Sebab ada aib dia dalam rumah. Itu yang orang kena tahu. Macam-macam lah lagi. Tak sampai saya nak samput sekarang kan. Ini maknanya confirm kena panggil lagi. Itulah. Kitab lama pula, kitab yang tak berbaris itu. Oh my, parah betul. Bukan semua orang boleh. Adapun tersebut, maka dalam keadaan itu hukumnya adalah salah, walaupun keadaan demikian terang-terangan. Pembodoh itu kan? Maka dia bagilah ustaz tu huraikan. Saya ramah datang. Cuma kalau penceramah datang ke kampung saya kena duduk menyuruk ke tiang itu. Dia tak boleh nampak saya. Samsul Debat ada pula dah. Hari ni pertama kali saya dengar orang sebut nama saya Samsul bin Debat. Orang asam betul. Itu nama gola tu, bukan Sajur Imam, Sajur buang. Dah ada dua orang lah. Dah dua orang. Itu Kek Langkawi macam tu lah. Samsul bin Debat lah. Dua orang lah. Ya. Itulah dia rupa. Itulah dia. Gurau ya. Tak ada apa pun. Saya okey je. Salah tu lah. Kan? Itu pun gelaran tu pun orang TV Hijrah yang bagi meloket sampai hari ni. Kan? Sepuncanya dulu bila saya berceramah, saya pakai nama Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM, Alumni Debat Malaysia. Saya pergi ceramah mana-mana. Masa itu saya masih bekerja. Saya masa itu pengarah undang-undang, penasihat undang-undang. Jadi saya tak nak orang tahu saya kerja kat mana. Saya pakai nama NGO tu. Jadi bila saya ceramah di Surau Puncak Setiawangsa di Kuala Lumpur, dia orang dah terlupa nama penuh saya. Nama apa entah mudah. Samsul apa dah, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mulanya. Kebetulan pada ceramah malam tu pula, salah seorang yang dengar ceramah tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melokek tahu nama tu sampai hari ni. Mula saya tak suka orang, apalah Syamsul Debat kan, tapi dah orang semua panggil. Alhamdulillah. Tu sebabnya kalau orang tanya saya dekat poster tu, nak tulis apa? Tulis je Saudara Syamsul Debat. Saya bukan ustaz baru nak start. Tapi dah dia letak juga Ustaz Syamsul Debat USD, mahal tu, takut tak boleh bayar. US dollar yang main-main kan? Tapi saya tak sahara kan? Jadi itulah dia. Jadi imarah masjid bukan setakat mentadbirnya saja, tapi saya relax. Dia apa tu? Semua orang dah habis semayang tu, imam dengan AJK tu semua keluar. Tunggu siapa kan? Kat luar mana? Dia tengok jam, enggak tunggu YB ke? Saya biarlah lagi. Yang paling best tu siap tu. Sini, depan.